Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati dikasihi penceramah jemputan kita insyaallah Al-Fadil Ustaz Muhammad Yaqub Isra bin Yusuf, ahli tamkuasa pegawai masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali sama-sama kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memanjangkan usia kita. Alhamdulillah kita boleh berjemaah maghrib pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan akan dilangsungkan umur kita untuk kita meneruskan mendengar tazkirah yang akan disampaikan Hafizah Ustaz. Mudah-mudahan dengan apa yang akan disampaikan sebentar nanti akan memberi manfaat untuk kita meneruskan kehidupan kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita mendengar kuliah sampaikan oleh Fadil Ustaz dengan sahabatnya. Silakan Ustaz, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita buka mengingat umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniyya aw kama qala rawahu Imam Ibnu Majah. Yang hormati tuan pengurusi majlis, tuan imam jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita sampailah ke saat malam ni dan dipinjamkan ke atas batang tubuh kita dengan kepelbagai nikmat, yang mana sekalian nikmat yang Allah pinjamkan ini Allah akan tarik balik bila-bila masa. Bila kata barang pinjaman, maka kita dapat faham mudahnya benda pinjam ni akan serah balik. Tubuh badan kita pinjaman, roh kita pinjaman, jasad ini pinjaman, sekalian panca indera yang Allah pinjamkan juga satu pinjaman. Hatta harta benda yang ada di atas muka bumi, walaupun secara zahirnya dalam geran kereta, dalam geran rumah itu milik kita, tetapi hakikatnya bila mana kita meninggal dunia, kita akan meninggalkan sekalian harta kita juga. Maka Allah masih pinjamkan kepada kita, dan alhamdulillah juga dengan pinjaman tersebut Allah pilih kita pula untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dalam masa yang sama Allah turunkan hujan. Biasa orang-orang biasa ni ramai lagi, bila hujan dia tapis lagi.
Supaya kita tengok santan, nak boleh ke santan ni payah tuan-tuan. Nyok tu berlambak, beli sekilo nyok, nak perah, nak buat keluar santan tu tak boleh banyak mana. Hak duk atas tu ramai, tapi hak nak lepas ke bawah, lepas kena perah, kena renyok apa semua, nak boleh ke bawah tu susah. Ni tuan-tuan nak mai hari ni payah ni. Balik kerja tadi letih, patutnya malam ni boleh berehat di rumah, malam ni boleh duduk dengan anak isteri dan sebagainya, tapi pilih jalan mai ke sini juga walaupun hujan dan sebagainya, mudah-mudahan ada manfaat. Nabi mengiktiraf kita tuan-tuan rahmati Allah, menghidupkan majlis ilmu, dan Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Imam Muslim. Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang bersusah payah, barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalan menuntut ilmu ni, walaupun saya yang menyampai bukan orang yang alim, yang duduk di depan ni lebih jauh lebih alim, tapi kita berusaha juga nak hidupkan juga majlis ilmu dalam diri kita. Sebab apa? 24 jam yang Allah pinjam tadi ni kita sibuk dengan kerja dah, kita sibuk dengan rehat dah, kita sibuk dengan berjalan dah. Jadi biarlah kita mengkhususkan satu masa dalam kehidupan kita ini dengan jalan untuk ilmu pula. Tak kira siapa yang menyampai, dengar kat radio ke, dengar daripada mana ke, dengar daripada budak kecil ke yang memberikan tazkirah, maka mudah-mudahan itulah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, yaltamisu fi ilman, jalan-jalan untuk ilmu. Nabi kata apa pula? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, dipermudahkan Allah baginya tu kembali kepada siapa? Dhamir ni kembali kepada orang yang kata man tadi ni, mula-mula sekali tadi, orang yang menghidupkan majlis ilmu dalam hidup dia. Tariqan ilal jannah, yakni jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka menghidupkan majlis ilmu dalam hidup kita termasuk dalam satu cabang untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab tu Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sebut, di antara benda yang kena ada pada manusia sebelum mereka mati, persiapkan benda ini. Yang pertama tentang keimanan. Wajib kena beriman, tak kira siapa dia, hang pemimpin ke, hang rakyat ke, orang biasa ke, kaya ke, miskin ke, tua ke, muda, jantan, betina, kena ada. Tak ada benda ni, tak kira siapa dia. Oi, dia ni jutawan waktu hidup, tak ada iman, habis dah, gol dah daripada awal sekali. Yang kedua disebut Imam Al-Ghazali, lepas ada imam selesai bab iman ini, maka masuk pula dalam bab ilmu. Ada ilmu, insya-Allah barulah boleh bagi diri orang yang berilmu untuk dia beramal. Kita nak mai semayang hari ni, kena ada amal, kena ada ilmu dak, kena ada. Kalau tak ada ilmu pakai tak mai dah. Kalau padan nak ikut orang ni tuan-tuan, apa pun tak erti Fatihah, tak boleh baca rukun khauli, tak erti rukun fi'li, tak tahu apa tuan-tuan. Nak beramal macam mana kalau tak tahu? Tak boleh. Maka kata yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, wajib kena ada ikhlas. Hak keempat ni payah, tapi kena ada juga walaupun susah. Maka tuan-tuan, kita harapkan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni ada sedikit manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan kesempatan masa yang ada, kita cuba tengok satu peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab, walaupun hari ni dah masuk bulan Sya'ban. Kalau tuan-tuan perasan dalam satu doa yang Nabi mengajarkan kepada kita, yang mungkin imam selalu baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka dalam doa ini hari ini telah masuk Allahumma barik lana fi Sya'ban. Telah dihazafkan satu perkataan di situ, yakni Rajab, memberikan peringatan kepada kita bahawa Rajab dah tinggalkan kita dah. Rajab 1436 Hijrah dah meninggalkan kita dan tidak akan ada siaran ulangan lagi dah. Dan memberi juga peringatan dan kesedaran kepada kita bahawa sekarang berada dalam bulan Sya'ban, yang mana lagi beberapa hari akan masuk waballighna Ramadan, yang kita minta kepada Allah, ya Allah temukan kami, ya Allah pertemukan kami dengan apa? Waballighna Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maka dalam bulan Rajab yang sebelum ini ada satu peristiwa yang Allah
anugerahkan kepada tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menzahirkan juga cerita ini di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Walaupun tarikh dah lepas, tapi pihak masjid minta cerita bab ni, jadi kita cerita, tak ada masalah. Dalam bulan Syaban ada sejarahnya juga, tapi tak apa, kita rewind balik tengok apa yang berlaku dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan ada istifadah dan pengajaran yang boleh kita ambil. Walaupun cerita Isra wal Mi'raj ini setiap tahun kita akan diingatkan, kita biasa duk dengar daripada zaman kita kecil sampailah ke hari ni penceritaan yang sama. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini dikatakan manusia kita ada kurang belakang. Benda hak kita duk ingat, benda yang kita duk biasa lalui pun kita lupa. Tak ada kira siapa dia. Tua ke muda, kita ada penyakit lupa. Dalil kata kita ni pelupa ni, benda hak kita biasa buat pun kita lupa. Nah, benda hak biasa buat dah. Tuan-tuan duk naik motor, berapa lama naik motor? Duk naik motor tu 10 tahun dah, dari zaman muda tu. Daripada zaman muda, walaupun tak ada motor naik gerek, benda yang sama lah. Cara nak kontrol dia cuma hak yang motor kena pulas minyak, gerek kena kayuh. Tapi ada satu benda, satu komponen yang sama di antara motor dengan basikal, gerek. Kenapa? Tongkat. Dalam kita duk nak berpuluh tahun pun tengok, kadang-kadang terlupa juga nak menarik tongkat. Nak buat penat tongkat tu kadang-kadang lupa juga, walaupun benda tu dah berpuluh tahun kita buat. Mengatakan dalil manusia ini ada penyakit lupa. Duk pakai seluar puluh tahun dah, tapi kadang-kadang lupa juga nak tarik zip. Padahal benda tu penting, tak usah duk habaq dah. Kalau tak tarik ni, ya Allah, keluar tak buah, tak tutup zip ni, malu. Tapi kadang-kadang terlupa. Duk keluar rumah, duk pergi pejabat, kadang-kadang lupa handphone, lupa dompet. Sebab apa? Mengatakan manusia ni jenis pelupa. Hatta kalau kita nak cek balik benda yang kita belajar sebelum-sebelum ni, nescaya kita tak ingat. Sebab apa? Pelupa. Maka kita peringat balik je. Kita nak ambil pengajaran apa yang Nabi dipertontonkan, tapi kita cek sikit je. Nah, kita rewind balik sejarah yang berlaku dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Dalil peristiwa Isra wal Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Maka apa yang Allah sebut dalam ayat ni, tuan-tuan, menjadi dalil bahawa peristiwa Isra wal Mi'raj ini sememangnya berlaku. Sebab ada pendapat yang kata benda ni betul ke berlaku. Ada orang mempertikai, tuan-tuan. Tapi berdasarkan ayat ini mematikan terus hujah-hujah orang yang kata betul ke tak benar berlaku. Maha suci Allah, subhanallazi asra. Asra ni yang memperjalankan, bi'abdihi, yakni hambanya. Daripada ayat ni juga menafikan hujah yang mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj ini hanya berlaku di antara roh Nabi. Nafi terus. Sebab apa? Dalil bi'abdihi itu, maka ulama mufassirin mengatakan adanya abdihi ini, maka di antara diperjalankan tubuh badan, yakni jasad Nabi dan juga roh Nabi. Dua tu. Ada yang kata roh saja, tak, sebabkan adanya bi'abdihi. Allah meletakkan bi'abdihi itu di atas dalil, di atas jasad dan roh. Lailan, dalam satu malam. Peristiwa Isra wal Mi'raj jelas mengatakan dalam satu malam sahaja Nabi diperjalankan oleh Allah. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Di mana? Di kota Mekah. Peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku 18 bulan sebelum peristiwa hijrah. Disebut benda ni semua dalam kitab Jam'ul Fawaid karangan Syekh Daud Fatani. Tuan-tuan buka dalam kitab Arab Risalah Isra wal Mi'raj. Jadi kita ambil dalam nak baca detailnya, cari kitab Jam'ul Fawaid, kitab Jawi. Nah, ada kitab turas dah hampir umurnya 150 tahun dah. Nah, jadi hak tu nak tengok detailnya. Cuma hari ni kita nak ambil sikit-sikit, nak bagi peringat balik sahaja.
Nah, peristiwa ini berlaku 18 bulan sebelum peristiwa hijrah, yang dikenali juga tahun itu sebagai Amun Huznun, tahun kesedihan bagi baginda Nabi SAW. Kehilangan pak saudara beliau yang meninggal dunia, dan juga Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dalam masa yang sama juga Nabi nak bawa diri pi ke kota Taif, dalam keadaan penduduk di sana juga menolak dakwah Nabi. Maka dalam keadaan hati yang penuh gundah gulana ini juga Allah menurunkan wahyu sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, nak puji baginda Nabi SAW, nak pujuk balik Nabi, yakni disebut di antaranya surah Wad-Duha dan juga surah Al-Insyirah. Dua surah ni, surah Wad-Duha dan surah Alam Nashrah Laka Sadrak, ini Allah turunkan yang pertamanya nak pujuk dan nak puji Nabi. Sebab apa? Dalam surah Al-Insyirah Allah sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah nak cerita dekat Nabi dalam kepayahan, kesusahan yang ditanggung oleh baginda Nabi SAW, akan ada jalan pelepasan, akan ada jalan keluar daripada benda tersebut. Maka kita ambil juga, bila mana kita melalui kepayahan, kesusahan, anak nakal, anak tak mau sembahyang, bini tak mau tutup aurat, kita pun masih duk makan benda haram, perbanyakkan beramal dengan surah Al-Insyirah ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi jalan keluar kat kita. Isteri tak mau tutup aurat, anak kita duk mengaji tak mau nak boleh, nakal duk buat benda pelik-pelik, baca surah ni. Anak duk lena, pilah pegang kepala dia, baca surah ni. Sebab apa? Allah turunkan nak cerita kepada kita, payah tara mana pun ada jalan keluar. Maka bila disebut tahun kesedihan bagi baginda Nabi SAW, maka Allah datangkan lagi satu perkara untuk memujuk Nabi, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, waktu tu umur Nabi, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di antara disebut juga 38 tahun lebih kurang. Wallahu alam yang tepat berapa. Khil yang paling kuat yang tu, yang paling rajih. Maka peristiwa ini bermula di mana? Checkpoint yang pertama bermula di Mekah, di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Maka Allah datangkan siapa? Dua malaikat. Yang pertamanya sebelum diperjalan, diisrakan Nabi, didatangi dua malaikat. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam, dan yang kedua malaikat Mikail. Apa tugas daripada dua-dua ini? Yakni membedah dada Nabi terlebih dahulu, dibuang alaqah, tempat bisiknya syaitan. Selepas dibedah, diisi dengan tiga benda. Yang pertama diisi dengan ilmu, yang kedua diisi dengan hikmah, yang ketiga diisi dengan iman. Adakah Nabi tak beriman? Dah, Nabi beriman dah tuan-tuan. Cuma nak ditakkid, nak dikuatkan. Sebab apa? Nak bertemu dengan yang paling mulia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dibasuh dengan ayat Zam-Zam tu, saya bagi yang pendek-pendek jangan tuan-tuan. Selesai, maka datangi Barak, maka diperjalankan baginda Nabi SAW bermula di Masjidil Haram, ditemani oleh dua malaikat yang lain pula. Jibril kekal, tapi datang malaikat Israfil alaihissalam bawa Nabi SAW. Nah, Jibril dan Israfil teman Nabi. Yang membedah malaikat Mikail dan malaikat Jibril. Dan tuan boleh buka Jamaah Farid cerita detail tentang tu. Setiap benda ada perkara yang disyarah oleh Syekh Duk Fatani. Nah, maka dibawa. Checkpoint yang pertama bermula di Masjidil Haram, bawa di tempat yang kedua, yakni di mana? Kota Yathrib, yakni dipanggil sebagai Madinah. Selesai di Madinah, maka dibawa pula di tempat yang ketiga, disebut sebagai Bukit Tursina. Allah sebut dalam Quran, Wattini wazzaitun wa turi sinin. Kata Sinai. Sinai di mana? Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana tuan-tuan? Di Mesir, di selatan Mesir. Saya duduk sana 3-4 tahun tak sampai lagi lah. 3 tahun lebih duduk sana tak sampai lagi di Bukit Tursina. Sebab dia jauh, dan daripada Kairah tempat kami nak pergi ke Sinai 13 jam tuan-tuan. Oh ya, reput pinggang duduk lambah 13 jam tak larat. Dan nak pergi sana seeloknya dalam musim sejuk. Nah, dalam musim sejuk, nak naik atas gunung Sinai tu tinggi, perjalanan lebih kurang 6 ke 5 jam. Kalau pergi musim sejuk, kalau nak rasa salji boleh di atas tu. Tapi tuan-tuan sejuk sungguhlah, kadang-kadang sampai negatif. Kalau sebelum waktu subuh pukul 4 tu, kalau tuan-tuan naik bawa air mineral tu akan kerah.
Nak ambil wuduk dengan ayat yang keras macam tu, Allah tuan-tuan, Allah Rabbi, seksa. Dia tak sempat pergi sebab saya ada anak nak bawa, kena bawa anak kecil, Allah letih. Ada kesempatan pilah tuan-tuan duk biasa pergi haji dah, duk pergi umrah dia. Tahun ni cari pula package umrah yang orang buat, ziarah di Mesir pi. Di sana banyak Ardul Kinanah, tempat banyak para peninggalan. Antaranya sahabat Imam Syafi'i dan para anbiya yang terdahulu, kota Fayum, kota wahyu juga yang Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, pilah ziarah. Mudah-mudahan memberikan pengajaran dengan apa yang kita tengok, dengan apa yang Allah tinggalkan sejarah-sejarah yang terdahulu. Gunung Sinai ini juga termasuk yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Wat-Tin tadi ni. Nah, Bukit Tursina di Mesir. Cuba bayangkan perjalanan daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mesir hanya dalam satu malam. Tidak mustahil, sebab apa? Ia melibatkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Khudrah Allah tidak ada had. Manusia ada had. Kita naik flight pun dia ada tempoh dia. Nak pergi ulang alik tak lepas pergi. Tapi khudrah Allah tidak ada had dan batasan. Jelas di situ. Nah, Bukit Tursina. Tempat apa Bukit Tursina? Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nah, selesai checkpoint yang ketiga Bukit Tursina, dibawa ke checkpoint yang keempat di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Barulah selepas itu dibawa ke Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa, barakna haulahu, yang diberkati sekelilingnya. 5 tempat ni selesai dibawa, barulah bermulanya. Di antaranya selepas Isra, barulah nak bermula Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah yang mana kita nak ambil manfaat malam ni, dengan apa yang Nabi dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tentang umat-umat akhir zaman, yang mana sewaktu mana kita dihidupkan nanti, selepas dimatikan kita akan dibangkitkan kembali. Maka itulah gambaran yang Nabi dipertontonkan. Mudah-mudahan kalau kenal dan kita ambil manfaat dah. Nah, kalau tak kenal, kita minta Allah jauhkan daripada perlindungan. Wa na'udzubika ya Allah, perlindunglah kami ya Allah daripada benda-benda yang ni. Yang pertama tuan-tuan dirahmati Allah, di antaranya disebut 13 benda yang Nabi nampak. Tapi untuk bincang 13 benda memang tak ada lah. Nah, tapi kita ambil yang sinonim dengan masyarakat kita, dengan yang biasa kita buat, dengan apa yang biasa berlaku dalam keluarga kita, dalam diri kita. Mudah-mudahan memberikan istifadah untuk kita bertaubat kepada Allah. Sebab kita tak lari daripada buat dosa. Tuan-tuan, dosa duk merepek, kata saya tak buat dosa ustaz. Tak payah tuan-tuan, dosa duk merepek lah. Dosa belaka tuan-tuan. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, Allahu Rabbi. Ya, dosa lidah kita ni. Yang Nabi sebut benda yang tak bertulang tapi banyak menjahanamkan umat aku ni, di antaranya lidah kita. Nah, betul tuan-tuan. Taubat pada Allah insya-Allah. Yang pertama Nabi kata, Nabi cerita pada sahabat, Nabi nampak yakni satu kelompok manusia yang mereka ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal keadaan mereka memecahkan kepala mereka. Bangun ni dia kira pecah kepala, dia ulang balik benda yang sama. Pecah ulang anda balik. Tuan-tuan, sakit tak sakit ni saya cerita lah, pecah kepala. Tak suruh sembang kemas, tak mana tuan-tuan, kita terantuk helmet pun tak sembang dengan member 2 hari tu. Bawa isteri pergi pasar malam, isteri duduk beletak di belakang, propret, kita break mengejut, dia pergi tibai helmet kita, senyap daripada mengumpat sampai balik rumah. Itu baru terantuk, bukan pecah kepala, baru terantuk. Sebab tu tak sodok sembang kemas, pecah kepala ni, na'udzubillah lah, kita tak tahu rasanya macam mana. Tapi ini satu kelompok manusia yang Allah bangunkan mereka. Itulah tugas mereka yang mereka duk buat ulang benda yang sama, tanpa ada hudud, tanpa ada batasan daripada perbuatan mereka tadi. Maka ditanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, siapakah mereka ini sewaktu mereka dihidupkan oleh Allah? Jawab malaikat Jibril, ya Rasulullah, mereka inilah satu kelompok manusia yang sewaktu dihidupkan mereka meninggalkan solat. Waktu hidup ni jenis tak mau semayang ni tuan-tuan, Nabi dah nampak dah di antara golongan yang paling banyak mereka ini buat apa? Yakni mereka memecahkan kepala. Tuan-tuan, sakit negara akhirat ni jangan duk banding dengan sakit dunia. Sakit dunia ni tara mana sakit pun kita tuan-tuan, ada batas dia, ada klimak dia. Sama dengan barang nikmat. Allah sebut dalam Quran yang biasa kita dengar dalam bulan Ramadan. Imam akan baca surah Al-A'la.
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata bahkan mereka tertipu dengan keasyikan dunia, keseronokan dunia, kelazatan dunia. Wal akhiratu khairan, Allah kata sedangkan negara akhirat itu khairan, lebih baik. Lebih baik di sini bermaksud lebih baik dari segi nikmat dan lebih berat dari segi azab. Wa abqa, dan kekal abadi. Benda kata benda kekal ni tuan-tuan, barang dunia tak kekal. Dalil kata tak kekal, mati kita. Kita beli handphone tak kekal, baru ada masa dia akan rosak. Tuan-tuan beli kereta, walaupun kereta tu keluaran yang cukup canggih, ada masa dia rosak. Tuan-tuan buat rumah banglo yang mana speknya elok dan sebagainya, harga berjuta, rosak. Sebab apa? Dia ada cok barang yang baru. Walaupun dia boleh kata dia bagi waranti lah apa semua, barang yang baru. Itu barang dunia. Adapun akhirat, Allah dah cok dah wa abqa dan juga khairan. Lebih baik daripada barang dunia dan lebih kekal. Lebih kekal ni maksudnya bukan lebih tu dah. Kekal tu sudah. Barang yang takkan rosak. Manusia dibangunkan nanti ada mati tak? Tak ada mati dah. Negara akhirat tak ada mati. Sebab tu azab yang kita tanggung nescaya lebih berat sebab tak ada mati. Kalau di dunia ni tuan-tuan, sakit yang kita tanggung ada limit dia. Dia kencing manis, dia ada guk, dia ada jantung, dia ada apa lagi, darah tinggi, semua pekeh berangkat-angkat. Tapi bila dia mati, ada lagi tak sakit tu? Tak ada dah. Takat duduk dunia ni tengok Allah, tengok kesian dia tuan-tuan, duduk terbaring, duduk tanggung sakit, uzak dah. Tapi bila mana pisah di antara roh dan jasad, senyap dah jasad dah. Dia tak ada dah merongut macam hari tu, tak ada dah. Sebab apa? Takat tu yang dia tanggung sakit dunia. Nak sakit pula bila negara akhirat? Kalau tak ada, tak beriman, tak ada amalan. Tapi barang dunia macam tu kita tengok. Orang accident kita tengok Allah kalau pecah kepala sekalipun, sebelum dia mati itu dia ada fasa sebelum mati manusia. Sakaratul maut wajib tanggung. Orang yang kena bom walaupun hancur dia tanggung juga sakaratul maut. Mungkin kita tak nampak. Tuan-tuan lalu tengok-tengok orang accident duk kelupak tu, dalam duk kelupak tu dia sakit tak sakit tu. Itulah sakit yang sedang dia tanggung. Tapi sakit yang dia tanggung ada limit dia. Sampai limit bila? Lah hujung dia mati. Mati senyap. Hak badan duk kelupak tadi, takat tu sahaja yang dia tanggung. Itu bila? Barang dunia. Bila berkait dengan benda akhirat, dia tak sama macam tu. Bila sakit yang kita tanggung, maka tanggungan dia sampai bila-bila. Sebelum Allah ampunkan, Allah merahmati kita, nak Allah redha kita, maka kalau tidak, duk tanggunglah benda ni. Allah tuan-tuan, barang akhirat tu kata, tak usah duk cerita lah azab akhirat dengan dunia bandingan, jauh lebih lah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Api dunia ini satu, api akhirat itu 70 kali ganda lebih panas. Nisbah dia macam tu. Lebih panas 70 tu minimum, maksimum wallahu a'lam bissawab. Sebab kalau kita bagi bab pembahagian api juga ada api merah lah, api hitam yang paling panas, api putih, api biru, macam-macam kalau pula. Hak paling rendah sekali api 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Allahu Rabbi tuan-tuan. Api dunia pun tak ada orang berani tanggung dah. Tuan-tuan pergi carilah Tok Guru silat kemas tara mana 8 line atas diri pun tuan-tuan panggil Ustaz. Panggil dia, cuba tanya boleh tahan tak api, jawapan dia tak boleh. Dalil kata tak boleh tahan tuan-tuan. Kita ingat balik zaman cik-cik muda-muda dulu, kalau zaman saya mungkin 10 tahun lepas, zaman duk syok main silat. Bila nak penamat silat ni kita buat apa? Mandi minyak. Tak ada orang mandi api ke ada? Kok matan barangan silat mandi dengan api? Mana ada? Habis kuat pun lepas mandi minyak, dia takak jalan kuat atas bara jalan atas bara tu pun sekali lalu bukan dia berhenti kot sembang cicah buah pelam, kata tak ada. Dalil kata manusia ni tak ada kekuatan pun nak tanggung. Tu bukan api, tu baru bara daripada api. Minyak tu pula minyak yang dibakar dengan api. Panas dia, panas api je, belum ambil api. Sebab tu jangan sombong dengan Allah, sebab kita tak ada kemampuan pun nak tahan. Tak ada orang atas dunia ni hebat tak mana ilmu kebal sekalipun. Ambil pisau cucuk tak lut, cuba tok bakar sampah suruh dia terjun tengok. Lembu pun lari tuan-tuan oi. Petang esok nak tarik kambing, nak tarik lembu, bakar sampah tarik tengok. Tuan tak tuan, hang duk buat tarik dia terajang kan tuan-tuan. Sekali sebab apa? Dia tak ada akal pun dia tahu api tu panas.
Tapi sayangnya umat akhir zaman ini punya ramai duk sergah nak masuk api neraka, tak mau semayang, tak mau tutup aurat, makan benda haram. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Barang akhirat sudah buat main lah. Tak tahan kita, tuan-tuan ni. Tak ada kira siapa dia, semua tak lepas api. Api